And action. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Puan Wani selaku pensyarah harian kita, kami kita yang pastinya akan izin melontarkan idea dan rakan-rakan yang berhormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Forum Satu Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum santai pada pagi ceria ini. Saya Muhammad Habis akan bersama-sama kawan sekalian yang kalian untuk mengkongsikan forum santai ini. Okey, sebelum saya memperkenalkan tamu jemputan kita yang bijaksana lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu maulud bual bicara forum santai kita pada hari ini. Maulud forum kita pada pagi ini iaitu kenal pasti scam cyber, elak diperdaya dalam talian. Okey, seperti yang kita tahu, dunia zaman sekarang ni kita boleh nampak ramai yang tersepit dengan kecanggihan teknologi yang mempunyai kesan negatif dan positif. Tapi kita tak dapat nak bangun juga kalau tak ada teknologi ni. Jadi kita juga tak dapat nak sangka benda macam ni ada keburukannya. So, merujuk kepada topik kita pada pagi ini, scam cyber ataupun penipuan cyber, ia merupakan jenayah cyber. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan sedikit definisi tentang jenayah cyber ini. Jenayah cyber ini merupakan suatu bentuk pelakuan jenayah yang merupakan yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sebuah pelakuan jenayah dilakukan sama ada yang melibatkan seorang individu atau sekumpulan orang serta mampu menjangkau batasan dari sebuah negara ke sebuah negara yang lain dalam tempoh masa yang singkat dan tidak terhad batasannya. Scam cyber ni yang popular yang dapat saya lihat kan, love scam ataupun scam cinta. Dia selalunya mula daripada apps lah, macam Twitter, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, Omi juga. Dia macam ni, contoh dia tengok hang layan sosial media, tengok perempuan itu lagi insya kau. Lepas tu hampa kenal dia, kenal semua, dia ajak jumpa. Contohnya hang ajak jumpa lah dekat McD ke apa kan, contoh dah. Lepas tu dia maintain hang, dia kata saya pakcik lah awak ni kat jalan Boboh ni. Dia kata Jauh. lepas tu dia kata nak ada Tommy tapi tak cukup duit, nak pijak lah 500 ke 1000 kan. Lepas tu kita pun BIN dah habis BIN, dia Macam saya tak ada. Ada saya tak ada. cinta pun tak jumpa, jodoh pun tak ada lagi. Yang kedua dia yang ni terkenal lah, parcel scam. Dia macam ni, ada orang tu dia mesej nampak kata ada barang ni bahaya. Lepas tu barang ni dia silap alamat lah, dia letak kat alamat apa. Lepas tu dia kata disebabkan dia silap tak, lepas tu tak mau terlibat dengan macam jenayah lah, barang tu bahaya kan. Lepas tu dia pun dia suruh kita kena bayar kos tanggungan kat kita. Lepas tu sebab yang kita pecat logik tu sebab dia hentak sekali dengan lama-lama polis dah apa kan, rekod polis apa semua. Lepas tu kita yang waras ni, kalau kita fikir balik, macam tak logik kan. Tapi kalau orang yang kena ni, mereka dah panik, dia bilang tak waras, mereka akan jadi mangsa lah. Siap kau kan.
tu yang ketiga ni adalah renting scam ataupun scam menyewa rumah. Selalunya dia terjadi dekat orang yang baru kerja, nak cari rumah. Dia pun malas keluar nak cari rumah. Dia pun cari lah dekat lawan sesawang kan. Lepas tu dah jumpa rumah ni mancutnya elok lah. Lepas tu dia pun mesej lah tahu rumah tu. Dia mesej tahu rumah tu kata saya dekat overseas ni 3 bulan baru balik. Lepas tu tapi rumah dah ada dah. Lepas tu awak boleh bank in kat saya. Nanti awak ambil kunci dalam PO Box. PO Box ni selalunya ada kat dalam syarikat yang post lah. Kita bayar kat orang post tu, syarikat tu. Lepas tu dia akan bagi PO Box. Lepas tu dia akan bagi nombor kata laluan sekali lah. Bila kita masukkan duit, dia akan bagi kata laluan. Kita boleh pun kata laluan tu dan kita dapat kotak. Lepas tu dia akan bagi PO Box. Lepas tu bila kita dah bagi tapi dia bagi kata laluan, kita pun pergi dekat syarikat pun kotak tak ada, kunci tak ada, rumah pun tak ada. Lepas tu habis duit. Lepas tu yang sebelum tu disebabkan kita percaya kat orang-orang yang sewa rumah tadi tu. Sebab dia selalu bagi janji mana. Dia kata dia bagi ayat dia kata saya suka deal dengan customer, saya tak suka ada ejen-ejen tengah ni. Lepas tu kita percaya, sebab tu kita macam kena berhati-hati lah kan. Yang terakhir dia yang ni paling famous lah. Banyak ingat kes kan. Scam number tag. Scam number tag yang selalu bank bagi kan. Benda ni memang perlu jadi. Banyak lagi dalam Facebook semua. Benda ni selalunya macam apa tu mesej kita, scammer tu mesej kita, dia orang kita dia tu salah register. Dia salah daftar dekat nombor telefon kita. Lepas tu nombor tag semua dia akan sampaikan nombor telefon kita. Tapi dia minta sebab dia macam dia minta lah sebab ada dia nak guna kan. Lepas tu dia minta, lepas tu kita bagi. Kita bagi kali kita nak bagi nombor tag tu, sekali dengan duit kita bagi. Habis lagi. Okay. Yalah, sidang hari ini sebelum kirai forum dibuka untuk menelusuri lebih dalam topik perbincangan, boleh sekiranya kita memperkenalkan tamu jemputan kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya Encik Daniel Nasri selaku pegawai telekomunikasi Malaysia yang tampan dan murah dengan senyuman, dan dikenal juga Ben Amir. Selamat datang Daniel Nasri, apa khabar? Seterusnya saya memperkenalkan tamu jemputan kita yang kedua. Nampak yakin dan berbaju belang-belang, sangat tampan. Di sebelah kanan Encik Daniel Nasri iaitu Datuk Baik Jaziman selaku pengarah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Selamat datang Datuk, sihat? Okay, Ustaz Salam memperkenalkan daripada semua tamu jemputan. Kembali kita kepada topik forum kita tentang kenal pasti scam cyber elok diperdaya dalam talian. Sidang hadirin yang dihormati, sidang hadirin tamu jemputan yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum santai kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada tamu jemputan kita yang pertama, Encik Daniel Nasri. Mohon Encik Daniel Nasri memberikan penjelasan tentang ciri-ciri scammer atas talian. Silakan Encik Daniel Nasri. Terima kasih saudara pengerusi. Terima kasih saudara pengerusi, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Apabila ditawarkan dengan kekayaan yang datang dari mata, ramai yang hilang kawanan dan budak baik. Semua sering saja berlaku
hilang walaupun sudah beberapa kali dipaksa. Setiap kali ada yang sudah tewas, pasti ada yang baru akan muncul. Itu menjadikan lagi apabila mangsa yang tertipu juga adalah golongan yang pandai dengan pekerjaan yang hebat. Dan saya ingin berkongsikan beberapa ciri-ciri scam dalam talian dan yang sering menipu orang ramai supaya anda tidak turut bersama terpedaya. Antara ciri scam dalam talian adalah golongan yang tinggi dan tetap. Bila anda terlihat iklan dalam talian yang mengajak anda untuk menyertai sim mereka yang golongan yang tinggi serta lumayan, elakkan saja. Seperti skim cepat kaya ini biasanya menawarkan iaitu melebihi 30% sebulan dan konsisten setiap Apa tajuk yang nanti dengan soalan? tahun ini, ramai yang belum menyertai dengan harapan untuk menjadi kaya. Ulangan yang biasa diterima melalui pelaburan yang sah adalah biasanya tidak melebihi 12% hingga 15%. Pelaburan amanah saham juga tidak mampu menjanjikan ulangan yang tinggi sehingga 20% tahun. Dan selain itu, skema itu memerlukan pinjaman peribadi. Jika iuran penyertaan sesuatu skim atau pelaburan tersebut adalah tinggi sehingga terpaksa memohon pinjaman peribadi, ini menunjukkan anda tidak perlu menyertai skim tersebut. Banyak iklan skim cepat kaya dalam talian yang boleh membantu orang ramai untuk memohon pinjaman peribadi menyertai mereka. Skim ini hanya permainan pusingan wang di mana iuran yang dibayar tersebut adalah dijadikan sebagai komisen penaja mereka. Pusingan ini akan berterusan sehingga tiada penyertaan baru yang diambil dan menyebabkan orang terakhir dalam skim tersebut akan mengalami kerugian. Golongan yang sering menjadi mangsa adalah pejabat awam atas faktor kemudahan pinjaman bagi yang lebih murah berbanding sektor swasta. Seterusnya, kita perlu mencari orang bawah. Selepas membayar iuran yang tinggi, peserta biasanya tidak perlu menjual barang, tapi perlu mencari orang ramai untuk menyertai mereka. Bagi anda peserta baru yang sertai skim tersebut, lagi itu skim tersebut dapat bertahan. Komisen yang diterima bukanlah bergantung kepada jualan produk, tapi bergantung kepada penyertaan ahli baru. Skim seperti ini menyebabkan ramai ahli yang lewat untuk sertai skim tersebut mendapat kerugian, terutama bila skim tersebut sudah mendapat perhatian dari pihak berkuasa. Ahli yang sertai skim ini bukan sahaja meliputi golongan yang sudah bekerja, malah pelajar di universiti juga ramai yang terlibat sama. Lebih parah lagi apabila mereka menggunakan pinjaman pendidikan untuk menyertai skim cepat kaya ini. Ciri skim yang lain ialah skema ini lebih fokus kepada skim dan bukannya produk. Perbezaan antara yang anda dapat lihat antara skim cepat kaya dengan jualan langsung adalah pemasaran dan penjualan produk. Setengah skim cepat kaya menawarkan produk hanya sekadar mengamburi mata orang ramai. Walaupun mempunyai produk sendiri, skim tersebut tidak memberikan penjualan produk untuk ahli mendapatkan komisen. Selain itu, produk yang ditawarkan juga lebih mahal berbanding produk yang terdapat di pasaran. Sekali yang saya tahu, skema sering menunjukkan kekayaan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Kita mesti pernah melihat gambar orang muda memegang duit yang banyak di laman sosial Facebook, Instagram,
bertujuan menarik minat orang ramai dan dijadikan sebagai bukti kejayaan mereka selepas menyertai skim tersebut. Sekian daripada Okay, terima kasih Cik Dina Husri atas penjelasan tersebut. Sidang hadirin, demikianlah tadi penjelasan tentang ciri-ciri skema atas talian ya. Yang kita tahu skema ni dia memang suka bagi janji manis. Dia macam dia janjikan janji dengan pulangan wang yang besar, dengan skim cepat kaya. Dia memang suka bagi janji manis lah. Bukan saja XX kita yang dulu, malahan skema juga. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli jemputan kita yang kedua, Datuk Faiz Jazman, tentang cara untuk mengelak daripada tipu. Dipersilakan Datuk. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Forum yang dihormati tetamu dan sidang hadirin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat iman. Kita ataupun orang yang tidak kenal mesti pernah mengalami kes ditipu oleh orang yang tidak kenal ataupun tidak kenal. Dalam era dunia digital hari ini, tanpa kita sedar, sebenarnya nombor telefon kita adalah data pribadi yang paling berharga dan jika diperoleh oleh penjahat dengan mudah kita dapat tipu pengguna. Hari ini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimanakah cara untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa penipuan ini. Pertama, kita kena kenal pasti penyamak. Penipu seringkali menyamak sebagai orang yang anda percaya seperti ahli keluarga, pegawai kerajaan, badan amal atau syarikat yang pernah anda berurusan. Jadi, jangan sesekali beri maklumat pribadi kepada sesiapa yang anda tidak kenal, sama ada melalui mesej, email atau panggilan telefon. Yang kedua, membuat carian dalam talian. Anda boleh type di internet untuk mencari nama syarikat yang penipu itu perkenalkan untuk memastikan nama syarikat itu benar-benar wujud atau hanya skim-skim penipuan. Yang ketiga, jangan percaya ID pemanggil anda. Teknologi memudahkan penipu kepada maklumat ID pemanggil palsu. Jadi, nama dan nombor yang anda lihat tidak selalu nyata. Jika seseorang memanggil meminta wang atau maklumat pribadi, putuskan pada talian tersebut. Jika anda fikir pemanggil mungkin mengatakan kebenaran, telefon semula nombor yang anda tahu adalah tulis. Yang keempat, anda perlu bercakap dengan seseorang. Sebelum anda menyerahkan wang atau maklumat pribadi anda, berbincanglah dengan seseorang yang anda percayai. Skema ataupun penipu mahu anda membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Mereka mungkin akan mengancam anda. Periksa dahulu dan lakukan carian dalam talian, rujuk kepada pakar atau hanya memberitahu rakan tentang perkara ini. Mungkin mereka akan memberikan nasihat kepada anda semasa membuat keputusan. Yang kelima, jangan buat turun aplikasi yang mencurigakan. Jangan membuat turun sebarang aplikasi jika anda diminta berbuat demikian kerana dikuatiri mengandungi malware atau spyware yang mungkin dapat mendedahkan fikiran pribadi anda. Yang keenam, guna aplikasi untuk menyekat panggilan. Play Store dan iOS sering mengeluarkan aplikasi yang boleh menyekat panggilan.
Fungsi ini amat berguna kerana masa panggilan diterima, sesetengah aplikasi boleh mengesan dan paparkan nombor berkenaan sebagai nombor skema dan sebagainya. Salah satu contoh aplikasi yang boleh digunakan ialah Truecaller. Yang ke-8, orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat berkenaan jenayah penipuan melalui portal Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, iaitu ccid.rmp.gov.my, dan Facebook Cybercrime Alert Royal Malaysia Police. Bagi orang ramai yang berada di Sarawak, anda dialu-alukan untuk memberi maklumat, mendapatkan nasihat dan mengajukan pertanyaan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IBK Sarawak melalui nombor telefon 08-227-4231 atau email kdsjk.swk@rmp.gov.my, atau hadir di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontinen Sarawak di Jalan Badruddin Pusat, atau mana-mana balai polis dan Ibu Pejabat Polis Daerah yang berhampiran dengan anda. Sekian sahaja daripada saya, berhubung cara-cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan cyber. Saya serahkan semula kepada Tuan Pengurusi Forum. Terima kasih kepada Datuk Pak Jazman atas penjelasan yang panjang lebar tadi yang berhubung dengan langkah-langkah daripada ditipu oleh skamer. Saya bersetuju dengan pendapat Datuk tadi. Siapalah yang dapat menafikan betapa kehidupan kita sekarang menjadi lebih bermakna apabila kita dikelilingi sumber maklumat dan informasi terkini. Kita mungkin susah kalau tak ada teknologi ni, tapi nak buat macam mana kan? Ada orang-orang yang macam ni yang suka ambil kesempatan ni. Jadi kalau kita tak mau orang tu ambil kesempatan, kita kenalah ada ilmu tentang IT ni supaya kita tak mudah diperdaya oleh orang macam ni. Selanjutnya saya ingin membuka soalan kepada rakan-rakan sekalian sebelum saya memberi kesimpulan tentang forum kita pada hari ini. Dipersilakan rakan-rakan sekalian. Rakan-rakan tanya ada soalan. Rakan-rakan. Jangan rasa nak minum ni. Sekian dalam talian. Sudah soalan. Saya. Macam mana kita nak tahu kalau kita kena scan? Macam mana kita nak tahu kita kena scan? Bila kita dah kena scan. Macam bila kita dah kena Dah scan? kena. Dah kena scan? Selain dari itu, segi macam mana? Kewangan ke? Sebab forum kita ni bertopik dengan kewangan lah dekat X. scam atas talian. Tadi tu. So dari segi macam mana? Selalunya scammer ni dia dari segi Semua. kewangan lah. Semua aspek Semua aspek. barang. Kalau kita kalau bukan dari segi kewangan, dari segi identiti diri. Contohlah dia minta kita punya identiti, nama, nombor IC semua untuk isi certain things. Macam mana kita nak tahu dia ni minta untuk benda lain ni? Macam mana kita nak tahu benda tu betul atau tak? Okay, soalannya macam mana kita nak kenal pasti Boleh check. kan scammer ni, macam mana kita nak tahu kita kenal scammer soalannya. Sebelum saya tanya kepada ahli bina tu, saya nak cakap sikit lah. Selalunya kalau macam dia macam identiti tu kan, macam contohnya kalau bank kan, untuk identiti kita selalunya dia tak pihak-pihak bank selalunya dia tak bagi dalam selalunya dia tak bagi dalam atas talian ni. Selalunya bank-bank ni selalu dia bagi macam untuk surat kan, secara official, secara formal lah. Kalau macam atas talian ni dia tak formal lah.
So kita juga boleh report pada pihak-pihak yang macam tu kan, dia daripada pihak bank simpanan nasional ke bank rakyat apa, kita boleh report lah kepada pihak bank itu, macam tanya orang ni betul ke kan, orang ni betul ke daripada pihak bank ni. Yang tu je yang jawapan saya. Kalau ada ahli panel yang lain, kalau ada kita yang lain nak jawab, silakan. Tak ada. Adakah soalan tadi menjawab? Ya, alhamdulillah. Ada soalan lain tak? Ya, saudara Azalan. Pada pendapat anda semua, adakah negara kita ni memerlukan lagi pakar forensik bahagian scam ini? Malaysia perlukan Di Malaysia perlukah Malaysia ni masih memerlukanlah pakar forensik Malaysia memerlukan bahagian jenis skema ini untuk membantu rakyat? Okey, soalan dia negara kita ni perlu ke pakar forensik dalam skema macam para forensik tu bukan saja macam banyak-banyak kan, macam kita nak mengatasi bila benda tu tiada fikir. Banyak-banyak Allah Allah. Forensik linguistik. baca tak boleh. Saya kurangkan soalan kepada ahli jawatan. Oi, Malaysia perlu lah bagi memperberat. Hal dunia. Katanya Malaysia perlu ada polis. Hal dunia agak. Polis boleh nak polis hantar budak benda yang hantar. Kalau kita ada hantar tak benda tu kita tak boleh dedah kan. Ni nak bagi. Malaysia memerlukan orang seperti anda. Tapi Malaysia lagi memerlukan orang macam saya untuk menghiburkan anda. Saya tak perlu. Malaysia memerlukan orang yang mempunyai mata. Oh, Azalan. Allah Akbar. Gini. Tak. Azalan. Azalan. Salah. Tak dapat kesan. Salah. Kan mata. Azalan macam ni dah. Kenyit tu buang. Azalan. Azal jawab ke? Kita memang bukan ahli linguistik bagi bantu rakyat atau setiap individu untuk mengelakkan diri daripada ditindas dan di-scam oleh Baca je dia. Jadi polisi linguistik ini memang sangatlah perlu sebab kita nak Bantu. supaya rakyat kita lebih maju dan tidak tindas pada skema-skema di luar sana. Dia maju. Mak kau cepat Okey, bagi pendapat saya pula, Forensik linguistik. ahli forensik linguistik ni memang perlu sebab berdasarkan statistik negara sebanyak 9,686 kes membabitkan nilai lebih 400 juta direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia sepanjang Februari hingga 31 Oktober lalu berkaitan penipuan cyber dan multimedia. So, kegiatan jenayah cyber ini masih lagi berleluasa dan menyumbangkan kerana membabitkan kerugian kepada mangsa berjuta ringgit dan mungkin akan menjejaskan negara itu kalau dibiarkan. So, jawapannya memang perlu. Terima kasih kepada ahli temu kerana melontarkan idea dan menjawab soalan saudara Azlan. Adakah soalan tadi menjawab soalan saudara Azlan? Puas hati. Terima kasih. Macam mana kalau skema tu dia guna ilmu tukau? Bukau. Oh. Bukau kan boleh online. Macam mana soalan dia? Nak cegah.
Soalannya macam mana ada skema tu kalau guna ilmu pekau. Okay. Dia macam ni ya. Dia kalau ilmu pekau ni dia tak ada lah atas talian ni. Ada nah. Ada. Oh. Pernah. Dia guna English. Dia dekat tu, dekat kereta je. Habis ni. Oh, kalau ada. Kalau ada. Kalau ada, yang menunjukkan ada jawapan lah. Kalau ada menunjukkan ada jawapan lah. Isyak. Soalannya, macam nak kesan? Saya kita nak. Macam mana kita nak tahu atau Kita dah kena bekam. kita dah kena pukau? Bukan macam mana nak elokkan. Macam mana nak elokkan? Macam mana kita nak elok? Sebab bila dah kena pukau tu mah baik pun habis. Dia pernah ada isu tu tapi tak tahu kesahihan kau betul ke tidak. Dia pernah ada satu ketika dulu pasal itu orang dari telefon. Kesahihan betul ke tak kena pukau tu tak tahu lah. Boleh tu kita melalui talian manual tu kan. Dia bekam ni santau. Jadi ni lah, kalau macam Santau boleh lah. yang macam Santau tadi ni. pukau macam melalui telefon tu, selalunya yang call kita tu mesti yang Induk. call kita tu mesti number yang tak dikenali kan. Lepas tu Tapi kalau melalui handphone kita boleh detect nama. Kalau phone yang kat rumah apa semua tu phone kat rumah tu. Kalau kat rumah tak ada dah. Bila. Sekarang ni Oh, guna lagi. kebanyakannya orang tak guna ingat lah. Tutup. Tak guna ingat lah lah ni sebab selalunya bil dia mahal. Dan guna tu so kalau ni semua guna smartphone. Guna smartphone ni sebab sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Syarikat telekomunikasi Malaysia dan di Malaysia ni menawarkan bil yang rendah lah. So ramai lah guna phone ni. Lepas tu macam mana nak elok dah. Macam Datuk Benjamin kata tadi, kita kena ada aplikasi yang detect number tak dikenali tu. Semua dah duduk lah. Lepas tu macam bagi umat Islam juga, kita ni selalulah amalkan surah ayatul kursi je lah. Sebab insyaAllah lah Lindung diri lah. Allah lindung kita kan. Okay. Kepada tetamu jemputan bagi Sikit tambah idea macam saya cakap, kalau bila buat deal, kita kena bercakap dengan seseorang. So kita kena ada teman kat tepi, so dia boleh tahu kita macam lain ke kau ke. Nanti kalau abang tokong main hidup So aku. itulah sekian dari saya. Masih. Okey, terima kasih Datuk Faizal kerana menjawab soalan. Weh, So, kenapa? menjawab soalan dari Wajidah tu. InsyaAllah idea tadi menjawab soalan saudari lah. Sebab pun saya terima. Ada dah. Nak soalan lagi ke? Kalau ada soalan lagi, Nak lagi? saya Nak lagi boleh lah? tutup. Okay. Ada biar ni. Terima kasih saudari dan saudara yang melontarkan soalan dan saudara jemputan yang gigit melontarkan idea. Sangat Kita kena gigit. baca buku-buku. Sebagai akhirul kalam, manusia merupakan khalifah di bumi ini. Manusia diberikan akal fikiran. Lepas tu untuk memacu kemajuan dan mengurus tadbir di dunia.
sehubungan dengan itu menjadi fenomena kes tentang skema atas talian ni. Terutamanya jual dalam bidang jual beli lah. Antara itu menyebabkan ramai para peniaga atas talian sukar untuk dipercayai oleh para netizen. Sebab kata betul kerana titik nila proses susu langgar. Jadi marilah kita sama-sama membanteras jenayah cyber ini, iaitu scam cyber, agar negara maju seiring dengan teknologi. Sesungguhnya kecil merlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik. Sekian dari saya, Muhammad Hafizuddin Hamis, selaku pengerusi forum. Segala kelemahan tutur bicara dan tingkah laku saya mohon kemaafan. Sesungguhnya baik dan benar itu datang dari Allah, dan salah silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam forum serta. Terima kasih.